KPM. Wah, sejuknya. Mana ikan ni? Sejuk dah ni. Ikan, cepatlah. Tak naik-naik pun. Timbul ikan. Timbul si ikan kalun. Alah, tak nak naik pun, cepatlah, dah sejuk ni. Cikgu. Hai. Hai. Mira buat apa? Dia tengah mancing ikan. Tapi tak nak naiklah ikan, cikgu. Sejuk dah ni. Mancing ikan? Mira. Kenapa? Sekarang 3 juta tahun sebelum Masihi, Mira. 3 juta tahun sebelum Masihi? Jadi? Nampak tak ada kosong lagi? 300 juta tahun. Air ni belum masin. Tak ada hidupan pun. Tak ada hidupan, cikgu. Memang tak ada ikan. Habis tu kita nak makan apa? Macam mana ni? Assalamualaikum kawan-kawan. Apa khabar? Anda sedang menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM bertemankan saya Syamira Nazir. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah untuk murid-murid tingkatan 1 dengan tajuknya Zaman Air Batu. Wah, menarik sangat kan? Dan hari ini kita pun ada seorang guru yang sangatlah ceria, kelakar dan sangat hebat pengalaman mengajarnya, iaitu Cikgu Ridwan. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Cikgu Ridwan ataupun ada gelaran istimewa GTR. Ya, Great betul. Teacher Ridwan. Betul. Cikgu. Dan tak lupa juga di studio turut serta dengan kami hari ini seorang cikgu jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nabila binti Ilyas dari SMK Sungai Layar, Sungai Petani Kedah. Assalamualaikum Cikgu. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada hari ini. Dan juga kawan-kawan, selain ada Cikgu Ridwan, ada Mira, ada juga anak murid Cikgu. Betul. 2 orang Cikgu bawa kan? 2 kita bawa ni. Kita bawa hari ini 2. Di manakah mereka? Assalamualaikum, salam sejahtera kawan-kawan. Hai. Wah, manisnya 2 puteri kita ada di talian. Boleh Cikgu perkenalkan mereka? Boleh. Baik, bersama-sama dengan kita kat atas talian hari ini ya, Mira. Okay, pertama saya kenalkan kita punya sebelum ni kita suka gunakan bahasa dia Dayang sebenarnya. Dayang kita yang pertama adik Afifah. Lambat sikit Afifah. Mana satu Afifah kat tangan? Hai Afifah. Okay. Adik Afifah. Dan yang kedua, kita ada Dayang kita yang kedua iaitu adik Fasha. Fasha, lambat sikit Fasha. Hai. Nice. Okey. Baik. Silakan Cikgu. Kedua-dua mereka ni daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur. Okey Cikgu, anak murid kita dah kenal. Guru yang nak mengajar pun kita dah kenal. Jom Cikgu, kita teruskan dengan sesi kelas kita pada hari ini. Boleh. Baik. Murid-murid yang di rumah maupun yang di atas talian, mari kita berkenalan dengan tajuk yang kita akan belajar hari ini seperti mana yang Mira katakan tadi, iaitu Zaman Air Batu. Dalam siaran kali ini kita akan tengok ada 4 perkara iaitu dalam zaman air batu yang akan murid-murid di rumah pelajari. Iaitu perkara yang pertama, sebelum belajar tentang zaman air batu tu, murid-murid kena tahu dulu tentang dunia kita, Jadi dalam dunia kita ni kita ada yang paling penting, dunia ni dalam bentuk fizikal lah. Kemudian kita akan pergi kepada barulah perkara yang sebenarnya, iaitu zaman air batu. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Kan dah kenal dunia kita, baru kita pergi kepada zaman air batu tu. Kemudian dalam zaman air batu ni kita akan belajar tahap dia ada fasa dia dan seterusnya. Daripada situ kita akan cuba untuk membina garis masa zaman air batu dan akhir sekali kita akan melihat ciri-ciri zaman air batu akhir. Yang mana sebenarnya kita ni duduk dalam zaman air batu lagi ni. Ya Tapi ke? akhir batu akhir. Okey, Sebenarnya.
Jadi kita tengok apa yang ada. Dunia kita. Jadi cuba murid-murid pandang kat keliling, cuba tengok kat kiri, tengok kat kanan, tengok kat tingkap kat luar, tengok kat pintu kan, ataupun telefon yang kat tangan tu, cuba Google ke tengok dunia. Cuba Google je kat situ dunia, maka kita akan dapat dunia kita ni iaitu semua benda yang fizikal yang kita ada ni. Kita ada tanah, kita ada bukit, kita ada semua benda yang keluar. Jadi yang itu adalah dunia seperti mana yang kita faham. Jadi dunia ni tempat tinggal kita, tempat tinggal dan telah didiami bukan hanya oleh manusia tetapi oleh hidupan-hidupan lain juta-juta tahun dulu, daripada mula dia ada lagi sampai hari ini. Tapi dunia yang juta-juta tahun dulu tu tidaklah seperti dunia yang ada hari ini. Hari ini kalau kita pandang dekat luar, kan kita tengok kat luar ada apa? Ada kereta. Kalau macam tadi tu 300 juta tahun dulu, ada kereta tak agak-agaknya? Macam tak ada, cikgu. Macam tak ada. Kalau dah ikan dalam air pun tak ada lagi. Mungkin kari kepala ikan pun tak ada lagi. Tak ada lagi. Jadi memang tak ada. Jadi keadaannya tak sama. Jadi para saintis yang mengkaji, menjangkakan, seperti mana yang kita tahu dalam mata pelajaran saya, kita ada kaedah penyelidikan, kita dah tahu mereka menjangkakan bahawa usia bumi telah pun melebihi 4.6 bilion tahun. Lama tu Mira. Lama cikgu. Lama dah ada. Nampak? Jadi kalau dulu kita tengok, ini antara binatang-binatang. Kalau tengok pada slide yang ada cikgu bagi kat sini, kita tengok apa yang ada kat situ. Terdapat binatang yang berbulu tebal sebab dulu kita tahu zamannya sejuk. Macam tadi 300 juta nampak menggigil-gigil nak pancing ikan kat situ kan. Okey, jadi mungkin ciri-cirinya mereka berkukunya panjang sebab tempatnya air batu, mereka nak bergerak. Bulunya tebal untuk melindungi diri daripada keadaan suhu yang ekstrim ketika itu. Kemudian kita tengok ada apa lagi. Jadi perubahan-perubahan yang berlaku sejak daripada waktu itu hingga hari ini. Perubahan bentuk fizikal, perubahan rupa paras, hidupan yang wujud di atas muka bumi daripada waktu itu sehingga hari ini. Dan perubahan-perubahan ini dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca dunia. Jadi semua pun berubah. Kedalaman laut, rupa haiwan yang ada, rupa tumbuhan yang ada. Mungkin manusia juga berubah keadaan daripada waktu itu. Keadaan fizikalnya mungkin besar, mungkin lebih banyak lemak. Tapi hari ini dah tinggal kecil-kecil, kurus-kurus je macam Mira kat sini kan. Jadi kita tengok. Jadi ada dua bidang ilmu yang digunakan untuk mengkaji tentang dunia kita ni. Yang pertama adalah geologi dan yang kedua adalah paleontologi. Ada dua bidang ilmu digunakan untuk mengkaji, iaitu berasal daripada perkataan Greek. Kalau kita geologi tu geo kan biasa dengar kan, dan paleontologi juga biasanya perkataan-perkataan ini adalah daripada perkataan-perkataan Greek yang mana mereka mempelopori bidang ilmu sejak dari awal lagi. Ini kalau tengok fasa-fasa pembentukan bumi tu, kita tengok daripada 650 juta, 390 juta, 195 juta. Kita tengok dan akhirnya ini adalah bumi pada hari ini. Baik. Rasanya panjang lebar tu untuk pengenalan dunia kita tu. Rasanya dah panjang lebar untuk pengenalan dunia kita tu. Dah banyak cikgu ceritakan keadaan. Jadi rasanya murid-murid di rumah dan di atas talian mungkin dapat dia punya idea bahawa keadaan yang tak sama berubah melalui fasa, banyak faktor menyebabkan perubahan-perubahan itu. Jadi mari kita uji murid-murid yang di rumah maupun yang di dalam talian. Baik. Cikgu nak tanya soalan ni. Baik, Afifah, Fasha, sedia untuk jawab Nyatakan keadaan bumi pada 390 juta tahun dahulu. Agak-agak macam mana keadaan dia? Okey, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? Mana keadaan dia? Afifah. Afifah nak jawab. Cuba Afifah. Suatu bumi pada 390 juta tahun dahulu wujud seperti ikan dan amfibia. 390 juta wujud ikan dan amfibia Ya ke? Ya ke? Fasha ada nak tambah? Silakan Fasha. Itu tambah jawapan Afifah. Dan ni air laut masih tawar. Air laut masih tawar. Mari kita tengok jawapan dia. Betul ke tidak? Yang pertama, air laut masih tawar. Jawapan Fasha, Betul. Air laut
masih lagi tawar. Maksudnya dia bagi perhatian ni dalam kelas. Okey. Bagus. Mari kita tengok yang kedua. Wujud hidupan seperti ikan dan amfibia menjelang 390 juta tahun dulu. Wow, betul cikgu jawapan mereka? Wow, betul. Okey, berapa bintang untuk mereka cikgu? Kita kena bagi reward ni. Kita kena bagi dia hadiah. Berapa kita nak bagi dia? Kita nak bagi dia apa? Silakan cikgu, bagi apa? Kita bagi dia kita bagi dia 3 bintang untuk kedua-dua Wow. murid di dalam talian kita. Boleh? Okey, boleh cikgu. 3 bintang untuk mereka. Tanya satu cubaan yang bagus. Kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Selepas ini cikgu Ridwan nak kongsikan lagi macam mana sebenarnya zaman air batu ni. Kita berhenti berehat. Jangan ke mana-mana, hanya di Mendengar Rendah. Didik TV KPM. Kembali kita di slot Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar satu zaman yang dah terbentuk sejak 650 juta tahun yang lalu, iaitu zaman air batu. Dan zaman itu berlakulah proses perubahan mengikut zaman dan tahapnya. Dan kali ini, segmen ini Cikgu Ridwan nak terangkan pula perubahan tahap zaman air batu. Macam mana tu Cikgu Ridwan? Silakan cikgu. Macam mana ya? Itu yang kita nak tahu tu. 650 juta ya. Jauh panjang ke belakang tu. Kalau kita ingat usia tahun hari ni baru 2022 tahun. 2022 tahun kita dah tengok berbagai-bagai perubahan telah berlaku kepada bumi kita ni. Betul. Kalau 650 juta kita nak belajar, kita nak kaji, kita tak boleh nak belajar semua terus 650 juta tu. Memang tak sempat. Jadi kita pecahkan dia kepada beberapa fasa. Jadi zaman air batu ni sebenarnya satu kisah yang panjang. Jadi kita pecahkan dia kepada plot-plot macam drama. Baru senang nak faham. Baik. Jadi kalau kita tengok daripada situ ada 4 fasa. Jadi cikgu harap di akhirnya nanti murid-murid yang di rumah maupun yang di dalam talian boleh menjelaskan semula fasa-fasa zaman air batu daripada tu tadi yang Mira sebut 650 juta dulu sampai hari ini. Sampai hari ini. Baik, kita tengok kepada fasa yang ada. Kita tengok zaman air batu merupakan satu garis masa geologi. Geo tu apa? Bumi. Jadi zaman tu kenapa dia panggil air batu? Sebab zaman tu air batu lah, sejuk, semua benda membeku. Kemudian perubahan iklim berlaku menyebabkan air batu tu semakin cair dan daratan semakin berkurang, air makin tambah. Air batu cair kan, order tengok ais limau, air batu tu cair, air dia melimpah sebab air dia dah makin banyak tapi jadi tawar kan. Okey, jadi kemudian melalui proses demi proses dan setiap proses ini bila melibatkan fizikal bumi bukanlah proses yang memakan sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun, tidak, tapi memakan ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun. Oleh itu, ahli-ahli di dalam ilmu ini telah membahagikan zaman ini kepada fasa-fasanya, dan fasa itu terbahagi kepada 4 fasa. Yang pertama, mari kita tengok fasa-fasa ini duduk di dalam tahap-tahap yang dipecahkan. Cuba tengok tahap pertama 900 hingga 600 juta tahun. Kemudian kita ada tahap yang kedua 250 sehingga 80 juta tahun. Dan tahap yang ketiga adalah undur ke belakang 10,000 juta tahun. Bukannya sikit tu, 10,000 juta tahun. Maksudnya daripada hari ini 2022 undur 10,000 juta tahun. Bukan 10,000 tahun 10,000 juta tahun ke belakang. Dan 3 tahap ini dipecahkan lagi kepada 4 fasa. Kita pergi fasa yang pertama, iaitu zaman Miocene. Mari kita tengok apa ciri-ciri dia. Zaman Miocene ini berlaku antara 23 hingga 5 juta tahun dahulu. Nampak tak? Sebenarnya kalau 23 ni, kalau kita kira 650 juta tadi,
23 ni dah duduk dekat hujung-hujung dah 650 juta tu. Jadi inilah hujung-hujung zaman batu akhir tu. Berlaku antara 23 hingga 5 juta tahun dahulu. Kemudian ada apa lagi? Gunung ganang terbentuk secara fizikal. Waktu ni lah baru ada gunung. Waktu ni lah baru ada gunung sebab air batu dah mula cair. Kemudian mamalia berkembang di muka bumi. Nampak? Barulah ada hidupan, barulah sesuai nak hidup sebab dah ada tanah. Kalau tak sebelum tu semua air batu. Tak boleh nak hidup. Dan suhu juga semakin stabil dan tanah semakin kering. Perit pula tekak ni kan. Asyik cikgu dia cakap. Cikgu rasa cikgu ada tinggalkan homework untuk Fasha dengan Afifah. Siapa yang nak kongsi untuk fasa kedua dalam zaman air batu ni? Fasa kedua? Ya. Silakan Teruskan. Fasha. Fasha kurang jelas suaranya. Fasa kedua dikenali sebagai zaman Pliocene. Zaman Pliocene dipercayai berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun lalu. Ahli sains menyatakan pada zaman inilah berlakunya penyejukan global. Ia menyumbang kepada penyebaran besar padang rumput dan savana pada masa itu. Ketika itu, jambatan darat Panama antara Amerika Utara dan Amerika Selatan terbentuk dan mendorong penghijrahan tumbuhan dan haiwan ke habitat baru. Apa dia sebut tadi? Jambatan antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Tu kalau tengok dekat peta tu yang kecil dekat tengah tu. Yang itu terbentuk pada waktu ni. Apa nama fasa tadi? Fasa Pliocene. Pliocene. Kalau kita tengok, okey, ini yang Fasha cakap tadi iaitu fasa Pliocene berlaku antara 5.3 juta hingga 2.6 juta tahun. Nampak macam cikgu cakap tadi. Bukan main setahun dua tahun, main juta-juta punya jadi berlaku penyejukan global, keadaan semakin kering dan bawa kepada penyebaran padang rumput yang besar dan savana. Savana ni tu macam kat Afrika tu, nampak padang rumput dia semua tu. Okey. Itu baru tahap yang kedua. Kita pergi kepada tahap yang ketiga dalam zaman air batu, iaitu zaman Pleistocene. Zaman Pleistocene. Kalau kita tengok Pleistocene ni, tengok. Dah mesti nampak tak apa yang ada kat situ? Ada gajah bulu panjang. Berlaku antara 2.5 juta sehingga 10,000 tahun. Barulah dah buang dah juta tadi tu. Dah pergi kepada 10,000 tahun. Glasier utama berlaku sebanyak 11 kali. Manusia tahu cara buat api. Waktu ni dah ada manusia. Manusia telah sampai ke Australia melalui jalan darat dan Asia Tenggara. Maksudnya manusia bukan hanya mendiami satu kawasan, manusia dah mula bertebaran. Dan kalau tengok tempoh tu 2.5 sehingga 10,000. Lama. Kalau kita tengok daripada tahun kosong sampai 2022 pun dah cukup lama. Dah cukup ramai manusia, apatah lagi juta-juta tahun ni. Dan tahap yang terakhir, saya nak minta Afifah lah. Sah, mesti Afifah kena kongsi kali ni. Silakan Afifah, kongsi. Ya, Afifah. Apa zaman yang nak terakhir dikongsi? Tahap apa yang seterusnya, Afifah? Zaman Holocene bermula kira-kira 11,700 tahun dahulu. Zaman ketamadunan manusia mula wujud. Bagaimanapun, berlaku seruling yang dihasilkan kira-kira 20,000 tahun dahulu hingga 25,000 tahun. Telah ditemui dianggap sebagai alat muzik terawal. Ketika itu, manusia telah mengetahui cara mendapatkan makanan melalui aktiviti pertanian. Ketika itu juga, ketamadunan manusia terus berkembang dalam bidang keagamaan, pendidikan dan undang-undang. Okey, macam mana cikgu? Betul. Maksudnya apa yang cuba Afifah bagi tahu dah pergi kepada 10 tahun kemudian. Tak silapnya ada movie 10,000 BC kalau tak silap. Jadi kalau tengok dalam movie tu dah digambarkan macam mana keadaan bumi ketika itu. Ada bahagian yang masih belum ada sebarang ketamadunan. Tapi ada bahagian yang telah mempunyai ketamadunan seperti mana yang Afifah sebut tadi, dah ada ketamadunan Mesir. Dah ada tamadun Mesir, kemudian dah berkembang, dah mula bercucuk tanam, dah mula menghasilkan makanan sendiri. Dan dah mula ada undang-undang. Jadi maksudnya apa dia? Yang Afifah sebut tadi, ada jumpa seruling. Maksudnya dah mula ada hiburan pun. Jadi maksudnya manusia telah mula berkembang pada zaman Holocene. Baik. Cikgu dah bagi 2 tahap. Afifah dah bagi 1 tahap. Fasha dah bagi 1 tahap. Mari kita uji murid-murid yang di rumah. Yang kat dalam talian pun boleh cuba. Holocene. Jadi cikgu tak nak Afifah yang jawab sebab Afifah yang dah kongsikan Holocene ni tadi. Apakah ciri zaman Holocene?
Fasha. Silakan Fasha. Antara ciri zaman Holosen ialah berlaku 10,000 tahun dahulu sehingga sekarang. Antara cirinya 10,000 tahun hingga sekarang. Betul ke tak? Kita tengok. Betul ke cikgu? Berlaku 10,000 tahun dahulu hingga kini. So kalau ada 3 markah, Fasha baru dapat 1. Dia baru nyatakan 1. Dia ada ciri yang lain lagi. Manusia tahu menjalankan pertanian. Macam tadi dah mula mendapatkan makanan, menghasilkan makanan, bercucuk tanam dan menternak binatang. Dan berlaku perkembangan dalam bidang pentadbiran, undang-undang, pendidikan dan keagamaan. Wah, okey. Jadi berapa bintang kita nak bagi dekat Afifah? Dekat Fasha? Dekat Fasha. Kita tambah dia 2 bintang sebab dia bagi 1 je. Kalau dia bagi lebih, kita bagi dia 3. Okey, apa pun tanya kepada Fasha dan juga Afifah kerana menjawab soalan dengan baik dan juga memberi penerangan yang cukup jelas bagi tahap zaman air batu ni, cikgu. Betul. Kita nak berhenti berehat lagi sekali, cikgu? Boleh. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Hari ini kita belajar sejarah dengan tajuknya Zaman Air Batu, dan yang satu fakta menariknya, zaman air batu tu masih lagi berlaku sampai sekarang. Jom kita tanya cikgu, bagaimana garis masa untuk zaman air batu ni sebenarnya? Silakan cikgu. Garis masa zaman air batu. Betul, Mila? Zaman air batu tu masih lagi berlaku sehingga sekarang. Itu sebab antara fenomena global yang menjadi perhatian sehingga hari ini, iaitu pemanasan global. Kerana kesan pemanasan global itu menyebabkan air batu cair, paras laut meningkat, dan ianya sama seperti mana kesan yang kita bincangkan berlaku sejak 650 juta tahun dulu sampai hari ini. Okey, jadi kita nak tengok garis masa. Sebenarnya, Mira, dalam pembelajaran sejarah, garis masa adalah perkara yang paling penting. Kerana daripada garis masa lah kita boleh membuat kronologi. Baru kita akan tahu apa yang berlaku pertama, selepas itu apa, selepas itu apa, selepas itu apa. Okey. Jadi kita tengok dalam bab kali ini, iaitu zaman air batu ni, kita akan menjelaskan tentang garis masa yang mana tadi kita belajar ada berapa fasa? Ada 3 fasa zaman air batu. Betul. Mengikut tahun-tahunnya. Dan yang terakhir adalah sehingga 10,000 tahun. Yang kedua, kita tahu daripada 3 fasa itu kita ada 4 tahap, iaitu kita ada yang pertama tadi Miosen, kita ada Pleistosen, kita ada Pliosen, dan akhir sekali kita ada Holosen. Jadi Holosen tu yang dia bawa sehinggalah ke hari ini keadaan itu masih lagi berlaku. Jadi pada akhirnya nanti, cikgu harap dengan penjelasan yang kita akan buat, dengan aktiviti yang kita akan lakukan, murid-murid di rumah maupun yang di dalam talian boleh menjelaskan tentang garis masa zaman air batu. Baik, mari kita tengok. Kalau kita tengok, kita tengok tahun ni. Kita tengok pada slide yang cikgu tunjukkan ni. Baik, 23 hingga 5 juta tahun itu adalah fasa dalam zaman Miosen. Tapi kalau kita tengok, cuba tengok pada dia punya warna dekat bawah tu. Sebenarnya warna untuk Miosen itu melangkaui garis pada 5 hingga 2 juta tahun tu. Nampak tak? Dia ada lebih sikit. Maksudnya dia ada silangnya di situ. Dia bukan tiba-tiba macam tukar, tiba-tiba plip tukar, tak. Dia ada dia punya fasa pertukaran dia. Kalau kita pergi kepada Pliosen juga sama. Pliosen kalau kita tengok juga 5 hingga 2 juta tahun, masih lagi ada sedikit lebih. Nampak tak yang warna kuning tu dia masuk sikit dekat hijau-hijau kan? Kan ada 2 lapis tu kan. Dia di atas tu color kuning, hijau, merah, biru tu. Yang bawah pun ada. Okey, sampai dekat Pleistosen dia istimewa sikit.
Kat mana istimewa dia? Pleistocene tu dia lebih singkat daripada persempadanan dengan Holocene, iaitu persempadanan dekat 10,000 tahun tu dia lebih pendek. Yang zaman lain tadi dia lebih panjang. Betul. Tetapi tiba-tiba yang Holocene ni, yang Pleistocene ni dia lebih pendek dan masuk kepada Holocene. Holocene ni kenapa dia jadi macam tu? Sebab Holocene ini sehingga hari ini tidak dapat ditetapkan dengan tepat bilakah wujudnya manusia dan ketamadunan ini tadi. Jadi bila semakin dikaji, jumpa lagi yang lain. Semakin dipelajari, jumpa lagi yang lain. Baik. Jadi ini adalah asas dia. Jadi ini adalah zaman dalam zaman air batu tu. Okey, garis masanya. Ini untuk zaman air batu tu. Tadi cikgu cakap sampai hari ni. Jadi macam mana kita nak tengok sebenarnya dia sampai hari ni. Baik. Perkara pertama, saya harap murid-murid yang kat rumah boleh cuba untuk buat. Kita cuba untuk buat. Dalam garis masa yang sebenar. Tahun yang kita guna hari ni, Mira. Okey, sekarang kita 2022. Betul. Hujung dia sebut apa? Tahun 2022 Masihi. Tak ada sebut pun dekat dalam tu Masihi kerana Masihi itu adalah kalender standard yang kita gunakan hari ini. Dan penandanya bermula daripada mana, Mira? Tahu tak? Dari mana cikgu Ridwan? Dari mana Sebenarnya ianya bermula dengan kelahiran Jesus. Daripada kelahiran Jesus itu bermulalah tahun Masihi yang pertama. Okey, mari kita tengok. Kita mulakan daripada tahun kosong tu. Okey, boleh. Kita tengok. Okey, murid dekat rumah boleh cuba untuk lukis. Okey. Buat satu garis lurus panjang. Okey, buat satu garis lurus panjang. Okey. Mungkin Mira boleh cuba, nampak ada Mira whiteboard kat pun situ. boleh buat di sebelah boleh situ, cuba. Okey, kita tengok. Biar dia buat dulu. Okey, kita bagi. Okey, murid-murid yang dekat rumah cuba buat satu garis panjang. Ni yang dekat dalam talian ni buat sama. Okey, satu garis panjang. Okey, kemudian kita tandakan kita letak tengah-tengah senang, kosong. Kita letak dekat tengah-tengah dia, kosong. Okey, ambil satu. Okey, kosong. Maksudnya dekat situ tahun kosong. Okey, sekarang nampak tak? Kalau tadi dia kata tadi nampak 2.23 hingga 5 juta tahun yang lepas. Kita ambil 23 juta. Okey. Okey, 23 juta maksudnya 23 juta tahun sebelum kosong. So kalau sebelum maksudnya dia duduk dekat sebelah kiri kosong. Kiri kosong. Negatif 23 juta. Okey, letak hujung sekali 23 juta. 23 juta. 23 juta. Okey. Kemudian kita bawa ke depan sikit 23 sampai 5 juta. Okey, kita letak satu tanda dekat selepas 23 tu. Di sini boleh cikgu Pangkal sikit kot. Nanti nampak tu ada banyak zaman lagi. Okey. Kita bawa belakang sikit. Mungkin situ boleh? 5 juta. 5 juta. Kemudian selepas 5 kita ada berapa? Kita ada 2. 2 juta. Okey, kita letak satu tanda lagi. 2 juta. 2 juta. Okey, 2 juta. Nampak Kemudian kita bawa ke depan lagi. Kita ada apa lagi kat depan dia? Kita ada apa lagi kat depan dia? Selepas 2 juta. Kita ada 10 ribu. 10 ribu. Okey, cuba letak 10 ribu. Dekat mana dia duduk 10 ribu? 10 ribu. Okey, 10 ribu. Kemudian baru dia sampai kosong. Okey, selepas kosong letak satu tanda. Kalau 10,000 tu macam tu jarak dia. Kalau letak tahun kita hari ni baru 2,000 kan. Cuba letak satu garis kat ujung tu 2,000. Agak-agak anggaran besar mana? Sini kot cikgu. Rasanya mungkin dalam lagi tapi bolehlah dekat situ. Boleh sebenarnya dia kecil lagi. Kalau 10,000 pun besar macam ni Kalau 2,000 tu kalau secara skala ni mesti lagi kecil kan. Tak apa, kita letak 2022. Tu hari ni. 2022. Nampak tak jarak daripada Masihi tu tahun kosong sampai kita dengan daripada tahun Masihi itu kepada fasa pertama tadi Miocene je. Miocene je 23 juta. 650 juta. Lagilah jauh kan cikgu? Baik. Ini asas yang cikgu dah tunjuk. Sekarang apa kata cuba murid-murid dekat rumah dengan atas talian cuba masukkan daripada garis masa yang asas ini, susun balik semula mengikut tahap-tahap dalam zaman air batu macam yang cikgu dah tunjuk dekat slide tadi. Cuba tengok. Cuba lebih fokus kat slide tu. Cuba kita tengok. Okey, kita nak bagi mereka masa ke? Apa kata kita bagi masa sikit? Boleh. Kita tengok. Okey, itu adalah asas dia. Jadi cuba Mira bayangkan tengok waktu tu yang ada sampai 2022 ni pendek je. 650 juta lagi jauh sedangkan 23 juta pun dah jauh. Jadi kalau kita kata daripada tahun kosong apa perubahan yang berlaku agak-agaknya?
waktu tamadun Mesir agak-agak ada telefon bimbit tak? Tak ada, cikgu. Tak ada. Cuba bayangkan kalau bawa telefon bimbit zaman ni 2022 ni dekat tamadun Mesir purba. Oh. Agak-agak boleh jadi ahli sihir tu. Dia kata dah sumpah manusia jadi kecil letak dalam kotak, dia kata kan. Tapi hari ni bukan benda. Itu tempoh kemajuan 2022 tahun atau mungkin 3,000 atau mungkin 4,000. Tapi perubahan yang berlaku untuk 23 juta tahun sudah pasti lebih besar daripada itu. Ya, betul tu cikgu. Dan jom cikgu, kita tengok macam mana murid-murid kita dalam talian hasilkan mereka punya garis masa. Baik, Okey. mari kita mulakan. Afifah dah siap? Kalau dah siap, buat double thumbs up. Dah siap ke? Okey, dua-dua dah siap tu. Alright. Fasha dah siap? Fasha dah siap, Fasha? Kalau Fasha dah siap, buat saya mini love. Okey, dah siap. Nice. Baik, siapa nak tunjuk dia punya garis masa dulu? Cuba kita tunjuk. Siapa nak cuba? Siapa dulu? Okey, Fasha. Baik, Afifah. Afifah, silakan. Terbalik Afifah, Masya Allah. Okey, silakan Afifah. Okey. Okey, terangkan sikit Afifah, terangkan sikit. Ini adalah garis masa zaman air batu. Dekat sini ada Miocene, ada Sebut tahun dia, Pliocene, sebut tahun dia Afifah. ada 23 juta, Aha. 5 juta, 2.5 juta dengan 10,000. Aha. Sebutlah ikut dia punya tahap tu. Tahap Ah. dekat 23 juta ni ada Miocene, Okey. 5 juta ada Pliocene, 2.5 juta ada Pleistocene, 10,000 sampai sekarang ada Holocene. 10,000 sampai sekarang ada Holocene. Okey. Mari kita tengok Fasha punya pula. Ini Fasha punya. Terima kasih Afifah. Kita tengok Fasha punya pula. Okey. Okey, Fasha. Boleh terangkan? Dekat sini 23 juta tahun lalu ada Miocene, 5 juta Pliocene, 2.5 juta Pleistocene, 10,000 tahun hingga kini Holocene. Holocene. Baik. Macam mana Cikgu Ridwan? Jawapan mereka? Kalau jawapan ikut tahap tu memang terbaik. Tepat mengikut apa yang ada, mengikut tahap-tahap yang ada, dan tahun itu 10,000 hingga hari ini. Yang tertinggal satu je saya nampak kat dalam tu tadi. Apa tu Cikgu yang tertinggal? Mungkin dia tak perasan yang kita buat tadi adanya penanda kosong. Dia Okey. tak ada penanda kosong. Bila tidak ada penanda kosong, jadi murid-murid tak dapat nak bezakan yang sebelum dengan yang selepas. Baiklah. Baru kita akan nampak perubahan yang berlaku dulu dengan perubahan yang berlaku sekarang. Sebab apa? Kita tengok pada slide ni. Tengok Tengok Okey. tunjuk. Jadi ahli paleontologi telah pun mengkaji sejarah bumi, berpendapat hidupan di bumi bermula semenjak 545 juta tahun. Yang kita lukis tadi, yang adik Afifah dengan Fasha kongsikan, baru 23 juta tahun. Sedangkan hidupan di bumi telah bermula sejak 545 juta tahun. 545 juta tahun ni beza dia cuma mungkin ketika itu adalah hidupan-hidupan seni. Yang halus-halus tu, yang mungkin dalam bentuk plankton dekat dalam air, mikroorganisma yang ada kerana keadaan muka bumi pada ketika itu. Tetapi daripada hidupan yang begini, mereka berevolusi membentuk kepada spesies-spesies yang baru kemudian. Jadi pelbagai spesies binatang berkait rapat dengan perubahan iklim. Perubahan iklim dan peringkat zaman yang dilalui. Itu sebab apabila kita pergi kepada Holocene tadi, dia lebih panjang sikit daripada tahun yang diletakkan. Kerana kalau kita tengok hidupan itu mula berubah sebelum dari itu lagi.
sehingga kepada selepasnya. Dan selepas tu bila tu? Tak ada selepasnya sampai kat kita hari ni lah. Kalau kita hari ni pun kita dah tengok dah. Kalau dulu-dulu kalau pergi pasar kan Mira kan, kita tengok ikan yang besar-besar kan. Ada ikan yang pelik-pelik kan. Sekarang kita tengok ikan yang ada kat pasar, ikan itu je. Ikan cencaru kan. Jadi mungkin ada di kalangan hidupan laut tersebut, dalam konteks kita sekarang, ikan telah pupus ataupun telah berubah. Dia dah tak, ikan cencaru tu dah tak rupa ikan cencaru yang sebelum ini. Dia dah jadi yang sekarang kerana perubahan iklim. Ya, betul. Okey, cakap pasal ikan, cikgu ada lagi satu slide pasal ikan tu, pasal kita dah tengok hidupan-hidupan ni, baru kita nak tengok macam mana. Ini yang saya katakan tadi tu. Cuba tengok pada slide. Kalau kita tengok pada slide, tengok yang awal dulu. Ini 500 juta. Tadi dia kata 545 juta tahun. Nampak tu? Nampak trilobit tu. Nampak trilobit tu. Kita ada eurytherids. Nampak tak macam lipas kat rumah kan? Mungkin hari ni masih ada kat rumah tapi dia dah berevolusi. Betul? Jadi warna merah. Nama dia lipas. Mungkin. Tapi waktu tu nama dia macam tu. Tengok dia punya tumbuhan. Dia ada crinoid, stone lily. Lily kita tahu ada hari ni. Betul. Tapi stone lily waktu tu ada. Sekarang dah tak ada. Kemudian kita ada Dipterus 25 juta tahun. Tadi kita mula start daripada 23 lagi belakang lagi. So Dipterus 2 juta tahun sebelum daripada Miocene tadi. 2 juta tahun sebelum. Kemudian ini adalah fosil yang kita jumpa. Kita ada seal cephalopod. Okey, jadi cephalopod 5.2 juta tahun. Kemudian barulah dinosaur. T-Rex. Dinosaur barulah ada T-Rex. Ada yang makan macam-macam. Dan apabila semua ni dah tak ada, barulah pergi kepada haiwan. Nampak dia pergi kepada 12,000. Itu sebab Holocene tadi dia dekat 10 tapi dia drag ke belakang sikit. Dia belakang sikit daripada 10 tu sebab dia daripada 12. So 12 juta tahun, 12,000 juta tahun barulah ada rupa macam gajah, rupa macam harimau, atau kita panggil apa yang harimau gigi dia panjang tu, saber-tooth. Gigi dia panjang tu kan. Jadi barulah rupa menyerupai hampir. Tapi kalau hari ni kita tengok ada lagi tak gajah yang berbulu panjang tu, saya tak fikir ada lagi hari ni sebab cuaca dah makin panas. Kalau dia bulu panjang dia mati kering. Ya, dia pupus lah cikgu Betul. Okey, itu dia penerangan dari Cikgu Ridwan tentang garis semasa zaman air batu. Kalau kita tengok macam-macam berlakunya evolusi, bukan sahaja daripada cara kehidupan manusia tetapi juga tumbuhan dan juga makhluk lain yang mendiami bumi. Okey, kita nak berhenti berehat seketika cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah jangan ke mana-mana, teruskan setia menonton Mendengar Rendah di Didik TV KPM. KPM. Kembali kita di Mendengar Rendah di Didik TV KPM. Kita belajar tentang zaman air batu dan untuk segmen ini ada pula zaman air batu akhir. Apa pula tu Cikgu Ridwan? Zaman air batu akhir. Yang bermula pasti berakhir kan. Tapi bila nak akhir, kita tak tahu. Yang pastinya zaman air batu akhir tu macam yang kita tahu awal tadi, bahawa Holocene itu belum lagi tamat dan Holocene itu telah duduk dalam zaman air batu akhir dan zaman kita hari ini adalah fasa yang masih lagi terlibat dalam tahap Holocene itu. Okey, jadi sebenarnya kalau kita tengok daripada awal 650 juta tahun dulu sehinggalah 10,000 juta tahun sebelum ini, semua yang berlaku adalah perubahan demi perubahan demi perubahan. Kalau kita ambil perumpamaan mudah, air batu kalau dia cair, semakin cair, semakin cair, semakin cair, jadi apa akhirnya? Habis. Cair semua sekali. Betul. Kalau macam yang cikgu sebut awal tadi, TO ais, aisnya cair, makin cair, air bertambah, melempah, akhirnya tak minum, bayar pun tak, jalan je. Sebab dia dah jadi tawar. Jadi macam tu juga dengan dunia kita.
Masuk kepada fasa zaman air batu akhir ini, iaitu penghujung Holosen, yang mana dunia kita hari ini termasuk dalam fasa itu. Jadi kita tengok ada banyak punca. Kalau dulu perubahan suhu yang sedikit telah menyebabkan air batu cair dan jadilah dunia-dunia yang selepas sampailah hari ini. Kalau hari ini kita tengok suhu kita dah terlalu Panas. tinggi, panas. Jadi sudah pasti semakin banyak perubahan-perubahan yang berlaku. Mari kita tengok. Jadi apa yang akan cikgu kongsikan ni, cikgu harap murid-murid di rumah maupun yang di dalam talian pada akhirnya dapat menjelaskan ciri-ciri zaman air batu akhir. Mari kita tengok apa dia ciri-cirinya. Perkara yang pertama, segala yang berlaku adalah akibat pencairan air batu. Semua berubah, dulu semua air batu, kemudian air batu tu makin cair, keadaan muka bumi berubah sikit. Bila makin banyak cair, berubah sikit lagi. Makin banyak cair, makin berubah lagi. Daripada situlah mungkin tempat yang dulunya air batu sekarang dah nampak tanah. Jadi kita tengok, bumi mengalami cuaca panas bermula daripada 8,500 tahun dahulu. Maksudnya tadi kita cerita 10 juta, menjelang 8,000, dan kalau kita tengok daripada kosong sampai hari ini baru 2,000. 2,000 tahun kita dah nampak macam-macam perubahan. 8,500 lagi banyak perubahan. So bermula 8,500 tahun dahulu, cuaca mula berubah, suhu makin meningkat, keadaan bumi semakin panas. Jadi suhu yang meningkat ini menyebabkan air batu yang mencair semakin rancak. Semakin banyak yang cair, maka bila banyak cair ni, macam yang kita buat perumpamaan tadi, air batu banyak cair, maka air itu pergi mana? Pergi ke laut. Air laut makin bertambah. Air laut makin bertambah, daratan semakin sikit. Daratan semakin sikit. Daratan semakin sikit, manusia makin bertambah. Tempat nak tinggal. Dan ini merupakan permasalahan global. Dan itulah ciri-ciri kita sekarang kan. Kita dah tak ada tempat nak tinggal. Kemudian kita pergi lagi. Apa yang berlaku dalam semua benda yang berlaku ini? Semua benda yang berlaku ni tak lain, tak ada banyak. Nanti kalau tanya dalam ujian ke, nanti kalau cikgu soal dekat kuis ke, jangan sebut benda lain dah. Jangan sebut air batu cair dalam teh ais pula. Proses itu dipanggil pengglesiran. Pengglesiran ni adalah proses di mana air batu mencair. Kalau hari ni, dekat mana bahagian bumi yang ada air batu? Dekat mana bahagian bumi yang ada air batu? Di kutub utara dan kutub selatan. Jadi tempat ini masih lagi sejuk, ada air batu, tapi air batunya semakin mencair dan airnya masuk ke dalam lautan dan mengubah rupa bentuk bumi kita hari ini. Bila mengubah bentuk muka bumi, macam mana tadi? Cikgu ulang balik semula. Air batu cair, air laut bertambah, daratan semakin sikit, tempat untuk tinggal semakin terhad. Dan selain daripada itu secara fizikal yang paling penting untuk kita ketahui, punca kepada pengglesiran tadi, suhu yang semakin meningkat. Suhu yang meningkat ini juga memberi kesan. Cuba bayangkan duduk dalam satu tempat, kawasan yang semakin sempit, orang makin bertambah, suhu semakin bertambah. Tak kesiksa tu. Kan, duduk dalam satu bilik, bilik makin kecil, orang makin ramai, suhu makin meningkat. Dan suhu akan meningkat dengan lebih cepat sebab ruang semakin sikit. Betul. Jadi apabila pengglesiran berlaku, kecairan air batu berlaku di luar kawalan kita. Dia menyebabkan paras air laut meningkat, daratan semakin kecil dan sebagainya. Akhirnya bukit bukau di kawasan yang tinggi ni tadi akan mula terbentuk seperti tasik dan pulau yang memisahkan haiwan dan tumbuhan di kawasan yang berbeza. Maksudnya daratan yang sedia ada akan semakin berpecah-pecah. Air semakin banyak, kawasan rendah akan mula tenggelam. Jadi kawasan tinggi akan jadi tempat orang mendiami. Tapi cuba bayangkan, kalau banjaran tu dia kan ada banyak puncak. Jadi kalau dah air dah sampai kat situ, tinggal puncak aja. Jadi semakin orang tinggal kat situ. Jadi sekarang daratan makin sikit, kawasan tu dah semakin berpecah-pecah. Baik. Cikgu rasa sampai situ jelas. Sebab cikgu ulang benda yang sama, iaitu maksud pengglesiran tadi. Air batu cair, air bertambah, daratan semakin singkat dan ianya menjadi permasalahan global. Jadi agak-agak kalau benda ini berterusan, keadaan ini berterusan, agak-agaklah apa yang akan berlaku? Cikgu nak tanya dengan murid di dalam talian ni. Siapa nak jawab dulu? Afifah ataupun Fasha?
Siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab agak-agaknya? Okey. Mana keadaan? Boleh angkat tangan. Siapa nak cuba jawab? Ya, Afifah. Silakan Afifah. Zaman air batu akhir digelar sebagai zaman Holosen. Ketika itu manusia dari benua Afrika berhijrah ke benua Eropah dan benua Asia. Perubahan paras air laut dengan kedalaman 100 meter. Bumi mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana sejuk dan kebanyakan binatang mula pupus seperti memot dan harimau bertari. Itu peringkat awal ciri-ciri zaman batu akhir tadi. Ada maklumat lain? Mungkin Fasha ada terbaca kat mana? Macam saya suruh Google hari kemarin. Ada tak Fasha? Silakan Fasha. Berlaku pergerakan manusia dan haiwan. Manusia bergerak ke kawasan lebih tinggi dan hidup secara berpindah randah sehingga akhirnya menetap di suatu kawasan. Betul. Betul cikgu? Betul. Okey, kalau betul bagaimana cikgu nak bagi bintang atau markah kepada Fasha dan Afifah? Saya rasa kalau kita nak bagi bintang daripada 6 daripada 6, kalau macam ni maklumat yang boleh dikongsikan, kita bagi dia 5. Oh, dari kedua-dua 6. mereka? Ya, kedua-dua mereka. Baik cikgu. Baik. Betul. Apa yang Afifah dan Fasha cakap tadi adalah sama seperti mana apa yang cikgu jelaskan tadi. Itu sebab cikgu bagi dia 5 bintang. Sebabnya dia boleh menjelaskan keadaan itu, yang mana apabila air meningkat, nampak tadi Fasha cakap manusia akan mula berpindah daripada kawasan bertempat dia tinggal asal kepada kawasan yang lebih tinggi dan mula mendiami. Dan ini bukan hanya berlaku kepada satu kawasan ataupun kepada satu kelompok masyarakat, tetapi ianya berlaku kepada seluruh dunia. Itu sebab juga kata tadi, ianya menjadi satu permasalahan global. Sebab kawasan semakin kecil, orang berpindah, dan macam yang Fasha sebutkan, macam yang Afifah sebutkan tadi, berlaku kepupusan. Dan ini dah berlaku dulu. Ini dah berlaku dulu. Waktu awal lagi, mungkin kalau kita tengok kat garis masa tadi, dah berlaku waktu dekat kosong tu. Ataupun mungkin 1000-2000 sebelum kosong tu. Tapi sekarang kita dah 2000 ke depan daripada itu. Mungkin sebenarnya kita telah pun berada di puncak-puncak yang boleh didiami suatu ketika dahulu. Dan kita tak tahu bilakah puncak kita ni akan tenggelam. Wah, okey cikgu. Bagaimana pula dengan slide seterusnya? Baik, daripada situ boleh kita simpulkan bahawa kalau kita tengok ciri-ciri manusia di zaman air batu akhir, dan jangan lupa ciri-ciri itu juga di sekitar kita. Benda ini, perkara ini bukan benda yang berlaku dulu. Itu sebab Holosen tu berlaku sampai hari ini. Kita tengok yang pertama, kehidupan manusia. Manusia hidup secara nomad dan mereka memburu binatang. Hari ini hidup nomad tak? Daripada Bera, kemudian dia pergi ke Kel, pindah daripada Temerloh, dia pergi ke Seremban. Nomad berpindah-pindah, tapi akhirnya dia akan balik juga ke sana kan. Okey, kemudian tumbuhan utama rumput dan pokok renek. Hari ini kita dah tak jumpa pokok yang besar-besar. Pergi hutan baru jumpa. Kalau kita kat sini kita dah tak jumpa dah pokok yang besar-besar. Kita jumpa renek, padang rumput aja kan. Kemudian kita ada binatang. Binatang di kawasan tanah pamah yang sejuk terdapat badak dan mammoth. Hari ini kita jumpa apa? Lembu pun kita jumpa dekat kandang ni. Kita dah tak jumpa lembu di padang rumput lagi dah. Nampak? Maksudnya dah berlaku keadaan-keadaan itu. Ciri fizikal bumi, permukaan air laut membeku dan besar seperti dilitupi salji. Hari ini keadaan itu dah tidak berlaku lagi. Dan tadi kita belajar bahawa apabila air batu tu cair, tanah yang tinggal tu akan jadi padang dan Havana tadi. Aras laut meningkat, paras air laut rendah, pulau bersambung dengan tanah besar. Asalnya dia pulau bersambung dengan tanah besar. Kemudian suhu dunia masih lagi sejuk. Ini waktu awal zaman air batu akhir dulu. Kawasan di kutub dan benua Eropah dipenuhi salji. Ini waktu awal tadi dekat Holosen tu. Dan hari ini bila dah sampai ke ujung, jangkaannya sudah pasti telah berbeza. Okey cikgu, memandangkan kita sudah pun sampai di penghujung kelas kita cikgu, sedikit rumusan yang cikgu boleh simpulkan daripada tajuk kita hari ini. Baik, sebenarnya kalau kita tengok kenapa kita belajar dekat sini, ada dua perkara. Perkara yang pertama, kalau kita tinjau, ini adalah perkara yang tak dapat kita buktikan secara fizikal. Kita tak nampak dia berlaku 650 juta tahun dahulu. Tapi kita boleh dapat maklumat bagaimana dengan menggunakan kaedah-kaedah penyelidikan yang ada. Dan dalam sejarah sudah pasti kaedah pemikiran sejarah mengajar kita untuk meneroka bukti dan mencari jawapan kepada persoalan. Yang pertama,
Yang kedua, kita harus sedar bahawa apa yang berlaku hari ini adalah kesan daripada apa yang berlaku dahulu. Dulu suhunya panas, tidak ada orang jaga, air batu cair, keadaan semakin teruk hari ini. Dan kalau hari ini perkara ini masih dibiarkan berterusan, maka hari besok mungkin tiada lagi untuk kita. Jadi kita harus sedar bahawa apa yang kita lakukan hari ini akan memberi kesan pada dunia hari besok. Ya, okey cikgu. Mendalam maksud yang cikgu sampaikan tadi tu. Tadi murid-murid kita pun dah memberi kerjasama dengan menjawab soalan sangat baik cikgu. Momentum yang mereka berikan sangat tinggi. Jadi sangat bagaimana tinggi pentafsiran keseluruhan bagi murid pada hari ini? Kalau kita lihat maklumat yang dikongsikan memang mendalam, mereka bukan hanya sekadar tahu, mereka juga faham, mereka boleh aplikasi dan mereka boleh mencipta. Jadi apabila mereka boleh mencipta, mereka boleh meramal apa yang akan berlaku. Kita katakan mereka berada pada, kalau dari 6, kita boleh bagikan mereka 5. Wow, tahniah. Syabas murid-murid. Berikan tepukan untuk diri anda semua. Tahniah untuk hari ini. Dan juga cikgu, kalau yang mereka berada di rumah ingin menambahkan lagi ilmu pengetahuan dan kefahaman mereka, di mana mereka boleh dapatkan sumber-sumber rujukan ini? Kalau nak dapatkan slide yang cikgu guna dan cikgu ada letakkan latihan dekat situ, boleh ke portal Sumberku untuk dapatkan maklumat dekat sana. Dekat sana bukan hanya sekadar tajuk air batu saja, tapi tajuk-tajuk yang lain yang pernah cikgu kongsikan di sini, murid-murid boleh dapatkan di sana. Wow, itu dia. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Ridwan atas perkongsian ilmu pada hari ini. Sangat seronok kami belajar tentang zaman air batu. Terima kasih Cikgu. Sama-sama. Tak lupa juga terima kasih kepada Cikgu Jurubahasa Isyarat, Cikgu Nabila atas kesudian bersama dengan kami pada hari ini, murid-murid di dalam talian dan juga di rumah. Terima kasih dan ingatlah kita harus menjadi makhluk ataupun rakyat yang mendiami bumi ini dengan menjaga kelestarian alam supaya alam ini dapat didiami dengan sebaiknya. Terima kasih Cikgu. Kita jumpa lagi. Teruskan setia menonton mendengar rendah di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.